Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti FB Live kita yang telah masuk ke siri yang ke-17 pada malam ini, yang mana adalah siri program yang dianjurkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah Research Group, Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group, atau mungkin lebih dikenali sebagai ARG, ARG Pusat, yang mana saya diamanahkan untuk membaca dan menghuraikan isi kitab yang ditulis oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, iaitu kitab bertajuk Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru, yang mana insya-Allah selepas kita sudah selesai bahagian yang pertama, iaitu kita menerangkan takrif bid'ah, dalil-dalil yang disandarkan kepadanya, pandangan yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dengan contoh-contoh bid'ah hasanah yang berlaku di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, dan bahkan di zaman selepas daripada para sahabat. Jadi sekarang kita akan masuk insya-Allah ke bahagian yang kedua, iaitu berkaitan dengan macam-macam bid'ah hasanah yang dilakukan oleh umat Islam, iaitu bermula dari muka surat 55. Dan kebetulan pula beberapa hari kebelakangan ini memang agak hangat menjadi kontroversi isu bid'ah hasanah ini, apabila ada antara saudara-saudara kita memperhangatkan semula isu yang sebenarnya kita boleh katakan sudah basically difahami, diselesaikan oleh ulama-ulama kita, tetapi dibangkitkan semula pandangan yang sempit yang mengatakan kononnya hadis Nabi SAW, perkataan para sahabat dan sebagainya menunjukkan bahawa tidak ada di sana yang dikatakan bid'ah yang hasanah. Jadi yang itu kita telah terangkan. Alhamdulillah, kalau ada saudara-saudara kita yang baru mengikuti siri live ini, selalunya bila saya mengiklankan tentang live yang akan ada, saya akan sediakan juga link rakaman live-live yang telah lalu. Maknanya sudah ada 16 link yang boleh dirujuk oleh saudara-saudara kita yang ingin memahami perbincangan tentang bid'ah hasanah yang kita telah bincangkan sebelum ini. Hari ini hari Selasa, bersamaan dengan 13 hari bulan Sya'ban,
Bermakna apa? Bermakna besok ya, hari Rabu adalah 14 bulan Sya'ban, bermakna malam besok adalah malam 15 Sya'ban. Ya, malam besok merupakan malam 15 Sya'ban yang dikenali juga sebagai malam nisfu Sya'ban. Ya, nisf maknanya separuh, setengah ya. Sya'ban, bulan Sya'ban kan 15 itu basically setengah daripada bilangan hari-hari dalam sebulan. Maka dikenalilah malam sebelum daripada hari 15 itu sebagai malam nisfu Sya'ban. Dan mungkin banyak sekali pertikaian di kalangan umat Islam, ditimbulkan isu-isu tentang amalan-amalan yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban seumpama malam besok dituduh sebagai amalan bid'ah yang sayyi'ah, yakni perkara baharu yang direka-reka, dan perkara baharu itu dianggap buruk, atau lebih parah lagi bid'ah yang dalalah, perkara baharu yang dianggap sesat. Jadi mengenangkan bahawa kita akan menyambut, akan melalui malam nisfu Sya'ban, iaitu malam besok, maka saya pause sejenak penghuraian isi kitab Bid'ah Hasanah ini ya, walaupun sebenarnya ada kaitan yang rapat, dengan saya memfokuskan kepada apa yang ditulis oleh Kiai Ma'ruf Khazin Hafizullah, penyelidik Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group, tentang dalil-dalil berkaitan tentang amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban ya. Sebab kita kena kita kena akui bahawa sudah ada sebahagian daripada umat Islam sekarang, mereka sangat berminat juga untuk mengetahui tentang dalil ya. Tidak seumpama majoriti umat Islam satu masa yang lalu, mereka kebanyakannya orang awam lah ya. Kalau ulama cerita lain ya. Kalau orang awam, mereka hanya berminat nak tahu hukum, supaya dengan panduan hukum itu mereka boleh beramal. Tetapi mungkin dibantu dengan teknologi maklumat dan sebagainya, tidak sedikit di kalangan umat Islam sekarang, mereka bukan saja nak tahu hukum, misalnya apa hukum kita melakukan amal-amal soleh di malam nisfu Sya'ban dengan bacaan surah Yasinnya, dengan doanya ya. Surah Yasinnya biasa dibaca 3 kali, doanya pun dibaca 3 kali. Bukan saja mereka nak tahu tentang itu, berminat untuk tahu apakah dalil yang menjadi sandaran ya, amalan-amalan yang diamalkan ini. Jadi kajian ini kita cuba baca pada malam ini, yang diberi tajuk hadis sahih berkaitan tentang amalan-amalan malam nisfu Sya'ban ya. Kerana ramai umat Islam mereka itu selesa beramal apabila dia tahu bahawa hadis-hadis yang menjadi dalil amalan itu adalah hadis yang sahih. Walaupun dari segi kedudukan di kalangan para ulama, kalau setakat kita katakan hadis itu menceritakan tentang fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan beramal, bukan nak menetapkan hukum halal dan haram dan sebagainya, ulama kita masih menerima hadis-hadis yang dhaif, asalkan bukan hadis yang dhaif jiddan ataupun hadis yang maudhu'. Asalkan hadis itu tidak palsu, hanya sekadar ada kelemahan di sana sini, dan kalau hanya sekadar berkaitan dengan kelebihan beramal, secara umumnya para ulama kita masih selesa menjadikan hadis-hadis ini sebagai sandaran. Jadi apatah lagi kalau hadisnya sahih. Jadi tajuk di sini yang ditulis oleh beliau, tulisan ini ada ya, saya kongsikan. Tadi masa saya baru saja dalam pukul 8 lebih tadi, saya ada naikkan pengumuman tentang kuliah kita sekarang ini. Saya ada copy paste sekali ya, tulisan yang ditulis oleh Kiai Ma'ruf Khazin Hafizahullah. Tuan-tuan, saudara-saudari boleh rujuk juga bersama-sama dengan saya. Iaitu hadis sahih amalan-amalan nisfu Sya'ban, yang bukan saja disahihkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, bahkan disahihkan oleh tokoh yang dihormati oleh golongan Wahabi, Din Al-Albani ya. Kita perasan tengok, walaupun kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi ini,
mereka kerap menslogankan supaya kita ini jangan taksub kepada para ulama, which is baguslah. Kita tidak taksub, kita hanya bertaklid mengikut kepada fatwa para alim ulama yang kita ada mengaji. Kenapa kita ikut mazhab Syafi'i? Sebab kita mengaji mazhab Syafi'i. Barangkali kalau kita orang Melayu sekalipun, tapi kalau dari kecil kita belajar mazhab Hanafi, maka kita bertaklid kepada fatwa-fatwa ulama dalam mazhab Hanafi. Jadi bukan isu taksub, isu kita itu beramal dengan apa yang kita mengaji, apa yang kita ada ilmu tentangnya. Kita misalnya di Malaysia kata-kata tidak mengamalkan mazhab Maliki, Hanafi, Hambali kerana kita pun tidak belajar mazhab itu. Macam mana kita nak beramal dengan sesuatu yang kita tidak tahu? Alangkan mazhab kita, mazhab Syafi'i sendiri pun masih banyak juga yang kita itu belum lagi mendalami dengan baik, padahal dalam mazhab kita sendiri. Jadi dalam keadaan mereka menyeru supaya jangan taksub kepada tokoh, lihat kepada dalil, kita dapati sebahagian daripada kawan-kawan kita itu seolahnya mereka sangat taksub kepada Syekh Nasruddin Al-Albani, sehingga mereka seolah-olah tidak selesa sesuatu hadis itu dikelaskan sebagai sahih ataupun dhaif, melainkan mereka dengar apa yang ditulis oleh Syekh Al-Albani. Maknanya ada setengahnya kalau Imam Bukhari, Imam Muslim kata sahih pun mereka masih macam nak tahu apa pandangan Syekh Al-Albani. Padahal kalau untuk kita umat Islam yang lain, kalau sudah Imam Bukhari, Imam Muslim kata sahih, kita sudah tidak ragu-ragu lagi. Tapi orang-orang yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi, mereka nampaknya sangat selesa dengan penilaian yang dilakukan oleh Nasruddin Al-Albani. Dan Syekh Nasruddin Al-Albani ini juga ada mensahihkan hadis-hadis yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban ini. Baik, dalam artikel ini Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group ARG ada menyenaraikan tentang nisfu Sya'ban. Antara keutamaan Sya'ban, kenapa ada keistimewaan? Kerana di dalamnya ada malam nisfu Sya'ban, yakni malam 15 Sya'ban. Ramai di kalangan umat Islam yang di malam tersebut melakukan amalan-amalan tertentu. Misalnya ada yang mengamalkan zikir, ada yang mengamalkan membaca Al-Quran dan sebagainya. Yang intinya banyaknya memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi amaliyah ini, amalan-amalan ini memang kalau dari segi fakta dan data yang kita dapat daripada riwayat-riwayat, tidak dilakukan di awal generasi sahabat. Maknanya di awal generasi sahabat Nabi tidak diriwayatkan amalan-amalan yang khusus pada malam nisfu Sya'ban ini. Sebab itulah kita bincang ni kan ada kaitan dengan masalah bid'ah hasanah. Kerana bila amalan itu tidak berlaku di zaman Nabi SAW, hatta di zaman awal para sahabat, maka daripada sudut takrif boleh ditakrifkan itu sebagai bid'ah, yakni perkara baharu. Cuma yang kita concern hasanah ataupun sayyi'ah. Kerana kalau hasanah daripada neraca syarak bolehlah diamalkan. Kalau sayyi'ah daripada neraca syarak, maka itu wajar. Namun Rasulullah SAW dalam sabda-sabda baginda yang termasuk dalam kategori sahih telah memberi isyarat akan kemuliaan malam tersebut. Jadi Nabi SAW ada memberitahu tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Jadi ini bukan satu perkara yang menghairankan, kerana Nabi SAW menyampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala fa'alun lima yurid. Allah sangat melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi kita tidak boleh pertikaikan kenapa malam nisfu Sya'ban istimewa, kenapa Ramadan istimewa, kenapa Syawal istimewa, kenapa Makkah, Kaabah istimewa. Ini adalah makhluk, ini hanyalah masa, tetapi bila Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada masa, kepada tempat, bahkan kepada makhluk, kepada manusia-manusia, ada yang istimewa, para rasul, para wali dan sebagainya, maka kita tidak perlu mempertikaikan. Cuma kita nak tahu, kita nak belajar supaya waktu-waktu, tempat-tempat yang ada kelebihan ini, kita itu beramal juga dengan amalan-amalan yang ada kelebihan. Jadi Nabi SAW dalam sabda-sabda baginda, yang mana yang dikategorikan sebagai riwayat yang sahih, telah memberi isyarat akan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Oleh itu, jika sesuatu amaliyah, sesuatu amalan memiliki dasar, ada basisnya dalam Islam, maka amaliyah tersebut tidak termasuk bid'ah yang mazmumah. Kerana ada dasar. Kalau tidak ada dasar, maka termasuk bid'ah yang mazmumah. Jadi di situlah kawan-kawan kita sepertinya agak sukar ingin faham
ketika mana mereka heran kenapa para ulama menetapkan adanya bid'ah hasanah, padahal mereka tidak perasan bahawa ulama yang sama juga memang mengakui adanya bid'ah yang tercela, ya, bid'ah keji. Tetapi beza antara bid'ah yang hasanah dengan bid'ah yang tercela adalah neraca syarak. Adakah ada dasarnya dalam agama, maka itu tidak terkeji. Yang tidak ada dasarnya di dalam agama, maka itulah bid'ah yang terkeji. Jadi lebih-lebih lagi, amalan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amal-amal soleh ini diamalkan sejak generasi tabi'in, ya, diamalkan oleh ulama-ulama salaf, ya. Wahabi kan selalu mengaku salafi. Salafi dari segi makna adalah pengikut salaf. Jadi kita sukalah, ya, kita seronok kalau orang Wahabi ni memang betul salafi, dia ikut salaf, ya, yang kita rasa tak selesa. Dalam keadaan dia mengaku dia salafi, yakni pengikut salaf, dia tidak menerima pun pegangan dan pendirian ulama-ulama salaf, bahkan generasi seumpama generasi tabi'in. Baik, dalil hadis kelebihan malam nisfu Sya'ban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Berkata Nabi SAW, Allah Ta'ala memandang, memperhatikan hambanya, yakni memperhatikan dengan penuh rahmat. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Lalu pandangan rahmat Allah itu membawa Allah mengampun segala makhluknya. Illa li musyrikin au musyahinin. Kecuali maknanya Allah tidak ampunkanlah orang-orang yang musyrik, yang mensekutukan Allah, ataupun musyahin, ya, orang munafik yang menebar kebencian, mengadu domba antara sesama umat Islam. Rawahu Tabrani fil Kabir wal Awsat, qala al-Haythami wa rijaluhuma siqat. Wa rawahu Daruqutni wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihihi an Abi Musa wa Ibn Abi Syaibah wa Abdul Razzaq an Kathir bin Murrah wal Bazzar. Jadi hadis ini yang kita bacakan tadi mengikut ulama ataupun tokoh Wahabi sendiri, iaitu Nasiruddin Al-Albani, yang biasanya Syekh Nasir Al-Albani ini menilai lemah, dhaif, ataupun dia akan menilai palsu terhadap amalan-amalan yang tidak sesuai dengan pendirian mereka. Tapi kali ini beliau sendiri pun tidak mampu menilai dhaif, ya, hadis yang berkaitan tentang nisfu Sya'ban. Bahkan beliau berkata tentang riwayat di atas, hadis ini adalah sahih, ya. Boleh cek dalam silsilah al-hadis as-sahihah yang disusun oleh beliau. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yadnu min khalqihi fayaghfiru liman istaghfara illal baghiya bi farjiha wal asyara. Rawahu Tabrani fil Kabir wa Ibn Adi an Utsman ibn Abil As wa qala Syekh Al-Munawi wa rijaluhu siqat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rahmat Allah mendekati kepada hambanya. Kalau terjemah direct, Allah menghampiri. Macam mana Allah menghampiri kepada hambanya? Jadi, yakni rahmat Allah hampir, ya, pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah mengampuni orang-orang yang meminta ampun kecuali pelacur. Al-baghi bi farjiha, maknanya orang yang melakukan aktiviti pelacuran. Dan penarik pajak, ya, orang-orang yang menindas, ya, orang-orang misalnya gangster-gangster, dia minta protection money, kalau tidak dia pukul, dia belasah dan sebagainya. Jadi dua golongan ini ya Allah Ta'ala tidak ampunkan. Hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu ta'ala lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru likulli nafsin illa insanan fi qalbihi syahna'u au musyrikan billahi azza wa jalla. Qala al-Hafiz Ibn Hajar, hadha hadithun hasan akhrajahu ad-Daruqutni fi kitabis sunnah, dan seterusnya. Ini
kita nak beritahu hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, hadis yang tidak dhaif. Rasulullah SAW bersabda, kalau nak terjemah direct, jadi macam pahaman Wahabi lah. Dia kata turun daripada atas ke bawah. Yazilullahu ta'ala lailatan nisfi min Sya'ban, mana Allah turun daripada langit turun ke dunia. Bukan begitu. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah rahmat Allah hampir dengan manusia di malam nisfu Sya'ban. Maka Allah mengampuni semua orang, kecuali orang yang di dalam hatinya itu ada kebencian kepada saudaranya. Jadi hati-hati, ya. Kita ni nak menghampiri nisfu Sya'ban, seelok-eloknya orang-orang yang masih ada kebencian, marah kepada saudara-saudara seagamanya kerana isu politik, kerana isu bentuk kerajaan, kerana isu terlepas pangkat dan jawatan, ya, kerana berisu merebut kedudukan dan seumpamanya, hendaklah dia itu beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala, saling bermaaf-maafan. Keadaan Allah merahmati, mengampunkan ramai orang, takut-takut dengan kebencian sesama saudara seagama yang ada dalam hati itu, sampai Allah tidak mengampunkan. Bersama dengan siapa lagi? Orang yang menyekutukan Allah. Jadi kita tak nak macam itu. Sampai status kita itu tak jauh beza dengan orang musyrik, semata-mata kerana perbezaan fahaman politik dan seumpama dengannya. Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah juga meriwayatkan hadis yang hampir senada dari Kathir bin Murrah, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban ila khalqihi fayaghfiru lahum kullihim illa ayyakuna musyrikan aw musarima. Jadi lebih kurang maknanya samalah, ya. Allah memandang dengan pandangan rahmat pada malam nisfu Sya'ban dan mengampunkan, ya, hamba-hambanya kecuali orang musyrik, ya, dan orang yang musarim, ya. Orang-orang yang kita katakan tadi ada kebencian, perbalahan dengan saudara seagamanya. Jadi tidak mungkin sahabat dan tabi'in yang mengetahui keutamaan malam nisfu Sya'ban, ya, tanpa didasari hadis-hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW tentang keutamaan nisfu Sya'ban, apatah lagi, ya, jika golongan Wahabi membesarkan amalan ini dari Israiliyat, ya. Kenapa? Kerana ini terbukti dengan banyaknya riwayat hadis yang sahih tentang malam tersebut. Jadi maksudnya apa? Maknanya sandaran membesarkan, memuliakan malam nisfu Sya'ban ini bukan daripada rekaan, ya, bukan daripada ayat dan sebagainya, tetapi adalah daripada hadis-hadis yang dinilai sahih dan hasan. Bahkan dinilai sahih dan hasan ini oleh ulama Wahabi sendiri, iaitu Syekh Al-Albani. Jadi kalau ikut pandangan Syekh Al-Albani, dia kata hadis ini hadis yang sahih ataupun dikatakan hadis yang hasan, ya. Banyak, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban ini, bahawa Allah Ta'ala mengampunkan kecuali, ya, jenis-jenis manusia tertentu. Ini kebanyakannya dinilai oleh Syekh Al-Albani sendiri sebagai hadis yang hasan ataupun hadis yang sahih, ya. Termasuk, ya, hadis-hadis yang lain juga dinilai sahih oleh beliau. Baik. Berkaitan dengan pendirian para sahabat, berkaitan dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban, ya. Beberapa ulama, misalnya Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, menyebutkan bahawa amaliyah malam nisfu Sya'ban, maknanya amalan-amalan soleh yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, iaitu kalau dari segi riwayatnya pertama kali diketahui dilakukan oleh kalangan tabi'in di Syam, ya. Maknanya masih lagi generasi salaf, ya. Tabi'in maknanya murid-murid kepada sahabat Nabi, ya, orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi tapi tidak sempat dengan Nabi SAW, iaitu seperti Luqman bin Amir, Makhul dan sebagainya, ya. Ini boleh rujuk dalam kitab Lataiful Ma'arif. Namun sebenarnya bukan sahaja, walaupun catatannya yang pastinya zaman tabi'in sudah ada, ya, menghidupkan, memuliakan malam nisfu Sya'ban ini,
Tetapi para sahabat juga telah mengetahui tentang keagungan malam nisfu Sya'ban tersebut sebagaimana riwayat yang berikut. Qala Al-Waqidi wa kana fi hadhihi as-sariyah ma'a Abdullah bin Ja'farin wa Thilatu bin al-Asqa wa kana khurujuhum min ardi Syam wa hiya Dimashq ila dari Abil Qadsi fi lailatin nisfi min Sya'ban wa kana al-qamaru zaidan nur. Al-Waqidi berkata, di dalam pasukan ini bersama Abdullah bin Ja'far ibn Abdul Muttalib ada Wasilah bin Asqa. Kedatangan mereka ke Syam, yakni ke Dimashq, di sekarang ni ada disebut Damaskus, iaitu ke daerah Abi Quds adalah di malam nisfu Sya'ban, dan pada masa itu bulan terang ya. Nampak lain macam lah ya, malam tu terang ya, maklum lah pertengahan bulan, kalau kita panggil bulan mengambang ataupun bulan purnama. Fakultu ya bna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban wa hiya lailatun mubarakatun azimatun wa fi hadhihi tuktabul arzaqu wal ajalu wa tughfaru fiha adh-dhunubu was sayyi'atu wa kuntu aradtu an aqumaha fakultu inna sayrana fi subilillahi khairun min qiyamiha wallahu jazilul ata faqala sadaqta. Ini diceritakan dalam kitab Futuhus Syam, ya, pembukaan negeri Syam. Jadi apabila dia lihat demikian malam nisfu Sya'ban, tengok ya, bulan purnama, lalu Wasilah berkata, saya berada Abdullah bin Ja'far dan dia berkata kepada saya, wahai putera Asqa, betapa indahnya dan bersinarnya rembulan pada malam ini. Yakni Wasilah berkata, wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam yang diberkati lagi agung. Di malam inilah rezeki dan ajal akan dicatat. Di malam ini pula dosa dan keburukan akan diampuni. Saya ingin bangun beribadah pada malam ini. Lalu saya berkata, perjalanan kita di jalan Allah, perjalanan ya, nak berperang fi sabilillah ini lebih baik daripada beribadah di malamnya. Allah pemberiannya. Lalu Abdullah bin Ja'far berkata, kamu benar. Ya, jadi dalam riwayat ini menunjukkan bahawa di zaman sahabat lagi, mereka dah aware, mereka dah tahu ya, tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban yang diberkati, yang ditulis pada malam tersebut rezeki dan ajal, dan juga diampunkan segala dosa dan kejahatan. Sehingga kan ya, malam-malam seumpama ini nak dihidupkan dengan beribadah. Tinggal lagi oleh kerana pada masa itu mereka dalam perjalanan fi sabilillah, berperang fi sabilillah, maka perjalanan mereka itu dari segi fadilatnya melebihi daripada orang yang qiyam, melakukan ibadah pada malam tersebut. Tapi tidak menafikan kelebihan malam nisfu Sya'ban, bahkan memastikan lagi bahawa di sana sudah ada awareness, telah ada kesedaran di kalangan sahabat sendiri bahawa malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang diberikan kelebihan, pengampunan, rahmat dan sebagainya. Jadi secara jelas dalam riwayat ini, para sahabat sudah mempunyai rencana, ada rancangan untuk melakukan amaliah di malam nisfu Sya'ban. Tapi oleh kerana para sahabat itu ada misi yang penting, nak pergi berperang untuk menakluk negeri Syam, maka mereka mendahulukan jihad. Kerana mereka berada pada posisi yang mereka itu melakukan satu fardu kifayah, berjihad fi sabilillah. Walaupun para sahabat belum melakukan, namun melakukan amaliah ini bukan kategori bid'ah. Mereka dah nak lakukan, cuma lagi mereka ada task, mereka ada satu tanggungjawab yang lebih besar, iaitu berperang fi sabilillah. Maka mereka tidak melakukannya, memberi kelebihan. Jadi sama seperti sunnah azam, rencana kuat daripada Rasulullah SAW untuk berpuasa pada hari Tasu'ah. Kan? Kita semua tahu 10 Muharram kita disunatkan berpuasa. Nah, tapi sebenarnya bukan 10 Muharram saja. Bahkan 9 Muharram juga kita disunatkan berpuasa. Padahal Nabi SAW tidak berpuasa Tasu'ah.
baginda berpuasa Ashura. Tasu'a baginda hanya berazam saja. Baginda mengatakan, sesungguhnya jika aku masih hidup sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9. Jadi baginda SAW ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia sebelum sampai hari, bermakna berpuasa pada hari Tasu'a ini satu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Adakah bermakna kalau kita puasa Tasu'a kita buat bid'ah yang dalalah? Tidak. Kerana walaupun Nabi SAW tidak buat, tapi baginda sudah ada azam untuk melakukan. Maknanya di sisi baginda puasa Tasu'a itu satu perkara yang baik. Sehingga lagi baginda sebelum datangnya hari Tasu'a tahun yang seterusnya. Jadi begitulah, sahabat walaupun tidak mendirikan malam nisfu Sya'ban itu dengan ibadah, tetapi azam itu sudah ada, hanya kan terhalang kerana mereka dalam perjalanan untuk pergi berjihad. Jadi posisinya sama, iaitu sama-sama perbuatan yang baik yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW terhalang dengan kematian, kewafatan baginda, dan amalan yang baik yang dilakukan oleh sahabat terhalang dengan mereka itu dalam perjalanan berjihad fi sabilillah. Baik, persoalan untuk kita renungkan, adakah hanya dua sahabat itu sajakah yang berbual, dua orang ini sahajakah yang tahu tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban? Ya, ternyata yang bergabung dalam pasukan tersebut tentulah terdiri daripada beberapa sahabat yang besar. Ya, takkanlah pergi pegang dua orang sahaja. Cuma perbualan itu berlaku, ya, dicatatkan perbualan itu antara dua orang. Cuba lihat, wa kana 'alal khail khamsumi'atin farisin minhum rijalun min ahli badrin. Wa kana min jumlatin min siyarihi ma'a Abdullah bin Abu Zar al-Ghifari wa Abdullah ibn Ubay, Aufa wa Amir bin Rabi'ah wa Abdullah ibn Anis wa Abdullah ibn Sa'labah wa Uqbah bin Abdullah As-Sulami wa Wathilah bin Al-Asqa, yang tadi dalam hadis yang kita ceritakan perbualan tadi, wa Sahlu bin Sa'din wa Abdullah bin Bishrin wa Sa'ibu bin Yazid. Jadi pasukan berkuda saja terdiri dari 500 orang. Para sahabat yang mengikuti perang Badar, di antara yang menyertai perjalanan ini dalam menuju perang ini adalah Abdullah bin Ja'far. Perjalanan Abdullah bin Ja'far ini adalah Abu Zar al-Ghifari, Abdullah bin Abi Aufa, Amir bin Rabi'ah, Abdullah bin Anis, Abdullah bin Sa'labah, Uqbah bin Abdullah As-Sulami, Wasilah bin Asqa, Sahal bin Sa'ad, Abdullah bin Bishr dan Sa'id bin Yazid radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, jadi perbualan yang berlaku ini walaupun berlaku antara dua sahabat Nabi ataupun antara sahabat Nabi dan orang yang menyertai, ya, perjalanan perang itu, tapi sahabat-sahabat Nabi yang lain juga ada, ya, dalam perjalanan tersebut. Baik. Kemudian lihat bagaimana penduduk Makkah sendiri menyambut malam nisfu Sya'ban ini. Al-Faqihani berkata, "Dzikru amali ahli Makkah lailatan nisfi min Sya'ban wa ijtihadihim fiha li fadliha." Ini satu bab tentang amalan ahli Makkah pada malam nisfu Sya'ban dan kesungguhan mereka pada malam tersebut kerana ada kelebihannya. Wa ahlu Makkah fi ma madha ila al-yawm idza kana lailatun nisfi min Sya'ban kharaja ammatur rijali wan nisa'i ila al-masjidi fasallu wa tafu wa ahyau lailatahum hatta as-sabahi bil qira'ati fil masjidil harami hatta yakhtumul Qur'ana kullahu wa yasilu wa man shalla minhum tilkal lailata mi'ata rak'atin yaqra'u fi kulli rak'atin bilhamdi wa qul huwallahu ahadun asyra marratin wa akhadhu min ma'i zamzama tilkal lailata fasharibuhu wa ightasalu bihi wa khaba'uhu indahum lil marda yabtaguna bidzalikal barakata fi hadhihi lailati wa yurwa fihi ahadithun kathiratun. Akhbaru Makkah. Jadi penduduk Makkah dari dahulu sehingga sekarang, ya, entahkanlah, ya, di zaman Wahabi sudah kuat di Makkah ini, masih ada yang melakukan, ya, mungkin secara tidak rasmi lah, ya, bukan secara terang-terangan lah, secara di tempat masing-masing. Kerana ini amalan yang diwarisi daripada zaman salaf lagi, daripada dahulu lagi.
Jika bertemu dengan malam nisfu Sya'ban, maka kebanyakan baik orang lelaki ataupun perempuan, mereka beramai-ramai datang ke Masjidil Haram untuk beribadah. Apa ibadah mereka? Macam-macam lah. Ada yang ibadah dengan solat, ada yang dengan tawaf, ada yang dengan membaca Al-Quran, dan biasanya mereka lakukan ibadah ini hingga ke pagi. Bahkan yang membaca Al-Quran, ada yang sampai mengkhatamkan Al-Quran keseluruhannya. Tidak heranlah kerana orang-orang yang ahli ibadah, lebih-lebih lagi orang di zaman salafus soleh, lebih-lebih lagi orang Arab, kalau dia sampai boleh mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam, itu jangan kita heran, kerana kita ni tidak sama seperti mereka. Kita kadang-kadang satu bulan Ramadan pun 30 hari pun kita tidak mampu mengkhatamkan. Jadi ada antara mereka melakukan solat di malam tersebut 100 rakaat, diawali dengan hamdalah, maknanya membaca surah Fatihah setiap rakaat, dan membaca suratul Ikhlas sebanyak, bahasa Arab ni asyra marrat, maknanya 10 kali, terjemahan ini 100 kali. Kalau 100 mi'ah, kalau ikut yang Arab tu 10 kali. Lalu mereka mengambil air zam-zam dan meminumnya dan menyiramkannya, yakni membasahkan badan mereka, dan memberi juga kepada orang sakit minum air zam-zam, ataupun diusap kepada orang sakit air zam-zam. Kenapa? Kerana mengharapkan barakah kebaikan pada malam tersebut. Kan? Kebaikan itu Allah boleh jadikan pada masa tertentu. Allah boleh letakkan kebaikan dan kelebihan pada tempat tertentu. Dan Allah boleh juga letakkan kebaikan itu pada orang tertentu dan juga pada amalan-amalan tertentu. Yang penting maknanya, secara umumnya, malam nisfu Sya'ban, amalan orang Makkah daripada dahulu sehingga sekarang adalah menghidupkannya dengan ibadah. Jadi terpulanglah yang mahu ibadah dengan solat, yang mahu dengan tawafnya tawaf, yang mahu dengan baca Qurannya baca Quran, ada yang minum air zam-zam dan sebagainya. Catatan. Ulama Syafi'iyah menegaskan bahawa solat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban adalah bid'ah yang buruk, bid'ah yang tidak baik. Kerana apa? Kerana dinilai hadis yang berkaitan kelebihan itu adalah hadis yang palsu, i'anatut talibin. Cuba lihat, saya perasan sebahagian daripada kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, dia seronok betul dengan kes ni. Maknanya dia kata, tengok, kalau ada bidah hasanah, kenapa ulama mazhab Syafi'i sendiri mengatakan sembahyang 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban itu bid'ah yang munkarah, bid'ah yang tak bagus, bid'ah yang tak baik. Kamu kata ada bid'ah hasanah. Tapi ulama mazhab Syafi'i sendiri, kan, di catatan di sini, ulama Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i sendiri mengatakan bahawa solat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban itu adalah bid'ah yang buruk. Cuba kita faham, pertama kita kena faham dari segi kayu ukur yang digunakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah tidak berubah sebenarnya. Tadi baru saya ada berbalas komen dengan satu orang yang dia mendakwa bahawa bid'ah hasanah di sisi Imam Syafi'i adalah kalau bid'ah dalam bentuk cara. Maksudnya, kalau macam kita baca Yasin, tu ritual kan, baca Yasin 3 kali, berdoa 3 kali, itu tidak ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ini hanya dalam bentuk, kalau benda tu wasilah. Misalnya kita nak menuntut ilmu, kita bina pondok, kita bina masjid, kita buat benda-benda yang bina masjid ada zaman Nabi SAW, tapi maknanya bina masjid dalam bentuk yang kita ada sekarang dengan kapetnya, dengan airconnya, itu hanya wasilah boleh, kata dia. Jadi saya kata, bawalah perkataan daripada Imam Syafi'i ataupun daripada ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahawa bid'ah hasanah tidak berlaku dalam amalan ibadah. Lalu dia membawa ucapan orang lain yang mengkritik ulama-ulama Syafi'iyah, mengatakan ulama-ulama Syafi'iyah ini melakukan perkara bid'ah yang buruk. Jadi itu sebenarnya bukan bukti. Kalau orang lain yang mengatakan kepada ulama mazhab Syafi'i, itu bukan bukti itu adalah mazhab Syafi'i. Kita faham, yang mengkritik itu orang lain. Yang saya maksudkan, kalau betullah dakwaan dia bahawa mazhab Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'iyah sendiri tidak mengiktiraf bid'ah hasanah, tentulah ada percakapan daripada mereka dalam kitab mereka, ditulis. Tapi yang kita dapati daripada Imam Syafi'i sendiri sampai kepada ulama-ulama Syafi'iyah, mereka mengiktiraf adanya bid'ah hasanah. Baik, kenapa yang ini pula dikata bid'ah yang sayyi'ah? Baik.
Dari pada kayu ukur kan, kayu ukur mazhab Syafi'i, ingat lagi, Imam Syafi'i sendiri, kita ambil yang paling simple sekali. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah, dua jenis bid'ah. Yang pertama, mahmudatun, terpuji. Yang kedua, mazmumatun, terkeji. Baik, apa kayu ukur dia? Kayu ukur Imam Syafi'i ini dipakai oleh ulama Syafi'i ya. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun. Mana perkara bid'ah yang selari dengan sunnah, maka itu terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmumun. Mana perkara yang bercanggah dengan sunnah, itu terkeji. Sebahagian ulama menyarankan untuk kita melakukan salat satu pada malam nisfu Sya'ban ini kerana ada riwayat yang menceritakan tentang kelebihan amaliyah tersebut. Ada riwayat menceritakan kelebihan sembahyang 100 rakaat dengan bacaan Fatihahnya, dengan bacaan Qul Huwallahnya, itu ada kelebihan. Tetapi ulama yang menolak dan mengatakan ini adalah bid'ah yang buruk kerana apabila mereka mengkaji riwayat tersebut, pada kajian mereka, hadis yang dijadikan sebagai sandaran kepada amalan solat 100 rakaat itu adalah hadis yang palsu. Masih ingat ya, kita kata dalam Fadailul A'mal, ulama kita menerima hadis yang dhaif. Tapi yang palsu ni tak sama. Kerana palsu kalau ikut penilaian ulama, itu bukan hadis, itu hanya direka-reka. Jadi beza antara ulama yang menyarankan dilakukan 100 rakaat dengan ulama yang melarang dan mengatakan ini bid'ah yang buruk adalah pada dalil. Pada kayu ukur mereka sama. Maknanya fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Kalau memang ada dalil yang mengatakan 100 rakaat pada malam tersebut disuruh, dituntut, ada fadilatnya, maka itu adalah satu perkara yang dianjur oleh agama. Tidak bid'ah pun lah. Maknanya kalau ada dalil bahawa Nabi SAW mengatakan siapa yang sembahyang 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban begini-begini fadilatnya, maka itu bukan bid'ah lah. Itu memang anjuran daripada Nabi SAW. Tetapi ulama yang mengatakan ini bid'ah kerana kata dia yang dijadikan sandaran amaliyah itu sebenarnya bukan hadis pun, itu palsu. Okey, bila palsu, maknanya yang 100 rakaat itu dengan bacaan tertentu itu sebenarnya tidak ada dalil. Maknanya tidak lagi muwafaqatus sunnah. Kan kayu ukurnya kena muwafaqatus sunnah, barulah ini adalah bid'ah yang hasanah. Tetapi yang ini tidak muwafaqatus sunnah kerana yang dikatakan sebagai hadis sembahyang 100 rakaat itu pada penilaian para ulama yang mahir dalam bidang hadis itu adalah hadis yang palsu. Jadi melakukan amalan khusus demikian hanya kan berdasarkan pada hadis yang palsu adalah bid'ah yang buruk. Itu sebab dia. Jangan kata ulama Syafi'i tidak terima bid'ah hasanah. Mereka terima. Tapi kayu ukur mereka kena ada dalil yang menyokong. Jadi di sini tidak ada dalil kerana yang disangkakan dalil itu sebenarnya hadis palsu. Baik. Seterusnya, menurut para ulama di kalangan para sahabat misalnya, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, An Ibni Umar ibn Al-Khattab qala khamsu layali la yuraddu fihinna ad-du'a'u lailatul jum'ati wa awwalu lailatin min rajabin wa lailatun nisfi min sya'bana wa lailatul 'id akhrajahul Baihaqi fi syu'abil iman. Dalam riwayat ini Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ada 5 malam yang pada malam itu doa tidak akan ditolak. Jadi kalau kita nak makbul doa kita ini, kita cuba cari waktu-waktu yang mustajab doa. Kalau ikut riwayat ini ada 5 malam, iaitu doa malam Jumaat. Jadi satu amaliyah yang baik. Ya, orang Melayu ni pada malam Jumaat mereka banyak berkumpul baca Yasin dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Baca Yasin itu kan adalah membaca Al-Quran. Jadi bila kita baca Yasin dan berdoa, seolah-olah kita itu bertawassul dengan ayat Quran. Ini memang jelas tidak ada masalah. Kemudian lebih lagi malam Jumaat ini malam yang ada riwayat menyebutkan bahawa malam yang tidak ditolak doa. Maknanya malam yang mustajab berdoa. Kemudian malam pertama bulan Rajab. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban, seumpama yang akan berlaku malam besok. Kita nak berdoa, minta Allah angkatkan bala COVID dan sebagainya. Kita nak berdoa agar negara kita aman, selamat daripada fitnah, persekataan dan sebagainya. Eloklah kita banyak doakan pada malam besok.
Termasuklah tentulah kita nak doa buat diri kita sendiri supaya kita ni terjaga iman, mendapat rezeki yang barakah, mati dalam keadaan husnul khatimah, ya, dan sebagainya. Itu tentu lebih jelas untuk kita nak doakan untuk diri pribadi dan keluarga kita, dan kita doakan untuk umum kesejahteraan orang-orang Islam, khususnya di negara kita, terselamat daripada bala, wabak, bencana, persekitaran dan permusuhan dan sebagainya. Dah 3 ya. Malam Jumaat, malam 1 Rajab, malam 15 Sya'ban atau dikenali sebagai malam nisfu Sya'ban, dan lagi 2 malam adalah 2 malam hari raya. Jadi kadang kita yang tu terlepas. Kita kadang hari raya kita sibuk dengan rendang, kita sibuk dengan lemang, kita sibuk dengan pasang lampu, sehingga kita lupa untuk berdoa. Padahal malam 2 hari raya, Aidilfitri dan juga Idul Adha merupakan malam yang mustajab doa. Daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ulama salaf, qala al-Baihaqi qala annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatil jum'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatin min rajabin wa lailatin nisfi min sya'ban. Jadi kena riwayat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan apa yang diriwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada jalur Imam Al-Bahaqi menceritakan bahawa Imam Syafi'i memberitahu telah sampai kepada kami bahawa doa dikabulkan dalam 5 malam, iaitu malam Idul Adha, Hari Raya Haji, malam Idul Fitri, Hari Raya Puasa, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Maaf saya tertinggal tadi, yang pertama adalah malam Jumaat. Ulama Syafi'iyah, qala Syafi'iyyu wa ana astahibbu kullama hukiyat fi hadhihi layali min ghairi an takuna fardhan. Hadha akhiru kalami Syafi'i wa astahabba Syafi'i wal ashabu al-ihya al-mazkur. Ini boleh dirujuk dalam kitab Al-Majmu' lil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i berkata, saya menganjurkan, saya menyukai setiap riwayat yang diriwayat tentang ibadah pada malam-malam tersebut, yang 5 malam tadi, termasuklah malam nisfu Sya'ban, tapi tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang wajib. Ya, alhamdulillah ya, masyarakat kita kata-kata faham bahawa beramal, baca Yasin, berdoa dan sebagainya pada malam nisfu Sya'ban itu, mereka tidak faham itu wajib. Mereka cuma bersungguh-sungguh atas nama amalan yang sunat, dapat pahala dilakukan, dan membesarkan malam yang diberitahu oleh Rasulullah SAW ada kelebihan pada malam tersebut. Jadi kalau nak kata wajib, dan kita juga tidak memahaminya wajib. Ya. Setakat kita perhatilah, ya, masyarakat kita tidak sampai menganggap wajib amalan-amalan baik yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, hanya itu adalah kesungguhan di dalam melakukan amalan sunat. Dan inilah merupakan pandangan Imam Syafi'i yang diriwayatkan terakhir daripada beliau. Maknanya inilah pandangan beliau, fatwa beliau yang tidak diubah. Maka demikianlah murid-murid beliau juga menganjurkan supaya dihidupkan malam-malam itu dengan ibadah. Dan pandangan Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, qala Az-Zainul Iraqi maziyatu lailati nisfi Sya'ban ma'a anna Allah ta'ala yanzilu kulla lailatin annahu zukira ma'an nuzul fiha wasfun akharu lam yuzkar fi nuzuli kulli lailatin wa huwa qawluhu fayaghfiru li aksara min adadi sya'ri ghanamin kalbin wa laysa dha fi nuzuli kulli lailatin wa li'anna nuzula fi kulli lailatin muaqqatun bi syartil lail aw thuluthihi wa fiha minal ghurub. Baik. Al-Hafiz Al-Iraqi berkata, keistimewaan malam nisfu Sya'ban di mana setiap malam rahmat Allah turun ke langit dunia, ke langit yang terendah. Kalau ikut orang Wahabi, dia tafsir macam itu saja. Dia kata tiap-tiap malam, pada 1/3 malam itu turun ke langit dunia. Kata dia Allah duduk atas arasy. Tapi 1/3 malam arasy kosonglah sekejap, sebab Allah turun ke langit dunia. Ini akidah yang batil, dan bahkan akan menjadi satu conclusion yang lucu, kerana 1/3 malam ini berlaku pada setiap detik,
di tempat-tempat yang berbeza. Kan pada masa kita sedang bercakap sekarang ni, sedang berlaku 1/3 malam. Nanti akan berlaku lagi 1/3 malam di tempat yang lain. Maknanya setiap detik adalah 1/3 malam. Maka kalau difahami dengan makna yang zahir, literally semacam fahaman Wahabi, itu teruklah. Maknanya Allah Ta'ala sentiasa ada di langit dunia. Kerana langit dunia 1/3 malam tu setiap detik. Jadi bercanggah dengan pegangan dia sendiri yang mengatakan Allah Ta'ala itu berada di atas arash. Sedangkan kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah, kita tahu baik dunia, langit dunia ataupun arash, semua itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang tidak Allah itu berada pada makhluk dia. Dan bahkan Allah wujud sebelum lagi ada arash, sebelum lagi ada langit dunia, sebelum lagi ada apa sekalipun. Kana Allah wala syai'a ma'ahu. Allah wujud, tidak ada satu pun berserta dengan Allah. Jadi tempat itu makhluk Allah. Sebelum ini tidak ada tempat, maka mengatakan Allah wujud tanpa tempat itu betul. Cuma mereka suka mentafsirkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis secara literal, bukan secara kontekstual. Kalau secara kontekstual, yang dikatakan nuzul ini adalah rahmat Allah hampir dengan manusia, ya. Tapi kan tiap-tiap malam, kenapa pula yang istimewa malam ni? Antara keistimewaannya, kerana ada riwayat diampunkan sebanyak bulu kambing yang dibela oleh Bani Kalb. Yang itu tidak ada pada malam-malam yang lain. Dan malam yang biasa 1/3 malam tu kan diikat dengan 1/3 malam, barulah ada kelebihan itu. Sementara untuk nisfu Sya'ban sepanjang malam, maknanya terbenam saja matahari sudah ada kelebihan, diampunkan dosa, diperkenankan taubat dan sebagainya. Jadi ini boleh rujuk dalam Faidul Qadir oleh Syekh Al-Munawi. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami merumuskan, walhasilu anna lihadhihi lailati fadlan wa annahu yaqa'u fiha maghfiratun makhsusatun wastijabatun makhsusatun wa min thamma qala Syafi'i radhiyallahu anhu inna du'a yustajabu fiha. Ini dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra li Ibn Hajar Al-Haytami, ya. Jadi kesimpulan kata beliau, malam nisfu Sya'ban ini memang ada kelebihan, ya. Kita minta supaya kawan-kawan kita yang mereka selalu bincang ini hadis tentang kelebihan nisfu Sya'ban, ini hadis palsu, ya. Okeylah. Kita tidak nafikan, bahkan misalnya hadis tentang kelebihan bulan Rajab, hadis palsu, bahkan hadis tentang kelebihan solat tarawih juga ada hadis yang palsu. Cuma kita minta jangan terlampau obses sangat menceritakan tentang ini hadis palsu, sehingga terlepas pandang untuk menceritakan kalau begitu secara praktikal apa hukum. Saya bagi contoh kan. Kan ada hadis yang menceritakan siapa yang solat tarawih pada malam ini kelebihan, siapa solat tarawih pada malam ini kelebihan, dan para ulama yang menilai hadis mengatakan ini hadis ini hadis palsu. Jangan kita nisbahkan kepada Rasulullah SAW kerana itu tidak betul. Tapi jangan sampai terlupa untuk menerangkan bahawa walaupun ada hadis palsu yang menceritakan tentang kelebihan solat tarawih, tapi solat tarawih itu sendiri memang dituntut. Solat tarawih itu sendiri memang ada kelebihan. Misalnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan, yakni dengan solat tarawih, maka diampunkan dosanya terdahulu. Ya, jadi kadang-kadang kawan-kawan kita dalam keseronokan mereka bercerita tentang status hadis ini palsu, ini dhaif dan sebagainya, mereka sampai terlepas pandang untuk menerangkan kepada masyarakat tentang amaliyahnya apa hukum. Jadi hukum salat tarawih itu masih dituntut dengan tuntutan yang sunat, ya, ada kelebihan. Demikianlah, kalaupun ada hadis-hadis yang palsu, yang lemah tentang bulan Sya'ban, malam tentang nisfu Sya'ban, itu tidak menafikan riwayat-riwayat yang sahih yang menunjukkan bahawa malam ini adalah malam yang dituntut untuk kita itu melakukan amal-amal yang soleh, berdoa, solat, baca Quran, kalau orang yang duduk di Makkah, tawaf Kaabah dan seumpama dengannya. Baik, cuba lihat tokoh yang menjadi pujaan golongan Wahabi, itu Syekh Ibn Taymiyah. Nah, insya-Allah orang Wahabi memang lembut hatilah kalau dengar Syekh Ibn Taymiyah, mereka itu akan terbuka hati untuk menerima. Tapi tengoklah kalau degil juga, wallahu alam lah, ya. Wa min hadzal bab, kata Syekh Ibn Taymiyah dalam kitab Shirathul Mustaqim,
Wa min hadzal bab lailatul nisfi min sya'ban faqad rubiya fi fadliha min al ahaditsil marfu'ati wal athari ma yaqtadi annaha lailatun mufaddalatun wa anna minas salafi man kana yakhussuha bis salati fiha wa saumu syahri sya'bana qad ja'at fihi ahaditsu sahihatun. Baik, keutamaan malam nisfu Sya'ban yang diriwayatkan daripada amalan sahabat ya, yang menunjukkan bahawa malam tersebut memang ada keutamaan, kata Syekh Ibn Taimiyah. Dan sebahagian ulama salaf ada yang secara khusus melakukan solat sunat pada malam tersebut. Ada yang bila malam nisfu Sya'ban rajin dia sembahyang sunat. Lagi wa minal ulama'i minas salafi min ahli al-madinati wa ghairihim minal khalafi man ankara fadlaha wa ta'ana fil ahaditsil waridati fiha ka hadithi inna allaha yaghfiru fiha li aksara min adadi sya'ri ghanam bani kalbin wa qala la farqa bainaha wa baina ghairiha lakin alladhi alaihi katsirun min ahli al-ilmi aw aksaruhum min ashabina wa ghairihim ala tafdiliha wa alaihi yadullu nassu Ahmad li ta'addudil ahadithi al-waridati fiha wa ma yusaddiqu dhalika min al-athar as-salafiyah wa qad ruwiya ba'du fadailaha fil masanid was sunan wa in kana qad wudi'a fiha asya'un ukhar. Tengok ya, memang ada, kita tidak nafikan ya riwayat-riwayat yang palsu, tetapi tidak menjejaskan conclusion akhirnya bahawa riwayat-riwayat yang sahih sudah memadai menunjukkan atas kelebihan malam nisfu Sya'ban ini. Kebanyakan ulama, kata Syekh Ibn Taimiyah, daripada dan bahkan ulama dari kalangan kami, mana mazhab Hambali, yang berpendapat keutamaan malam nisfu Sya'ban, dan ini sesuai dengan penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Kenapa? Kerana banyaknya hadis yang menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban dan yang mendukungnya daripada riwayat ulama salaf. Jadi walaupun ada yang membangkang, tetapi pandangan yang mengatakan ada kelebihan itu adalah pandangan yang kuat. Sebab riwayat malam nisfu Sya'ban, kata Syekh Ibn, dalam kitab-kitab musnad dan juga sunan, meskipun di dalamnya juga ya, dalam cerita tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban ini ada sebahagian hadis-hadis palsu ya, jadi itu tidak menjejaskan conclusion akhir dia. Kalau contoh yang saya bagi tadi boleh difahami, walaupun ada hadis palsu menceritakan tentang kelebihan solat tarawih, tetapi tidak bermakna kelebihan solat tarawih itu palsu ya, hadis itu palsu, tapi kelebihan solat tarawih itu masih lagi adalah satu fakta yang didapati daripada hadis yang tidak palsu, bahkan hadis yang sahih. Macam itulah kelebihan malam nisfu Sya'ban, kalaupun ada riwayat yang palsu yang berkaitan dengannya, tetapi tidak menjejaskan conclusion akhir bahawa riwayat-riwayat yang sahih sudah memadai menunjuk atas kelebihannya. Terakhir ya, InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada malam besok. Malam besok pun insyaAllah kita akan lewatkan sedikit lah ya. Mungkin ada orang nak beramal dan sebagainya. Mungkin besok pukul 9.30 ya, baru kita mula dengan live kita. Supaya ada masa yang agak selesa untuk orang beramal selepas daripada maghrib ya, sampai 9.30 itu kurang-kurangnya sudah agak selesa. Yang terakhir untuk malam ni, Syekh Ibn Taimiyah sendiri ditanya tentang solat pada malam nisfu Sya'ban ya. Ini dicatatkan dalam majmu' fatwa ya, himpunan fatwa Ibn Taimiyah. Dia menjawab ya, wa su'ila an salati nisfi Sya'ban, al-jawab fa ajaba idza shallal insanu lailatan nisfi wahdahu aw fi jama'atin khassatin kama kana yaf'alu tawaifu minas salaf fa huwa ahsan. Bila ditanya pandangan Syekh Ibn Taimiyah tentang malam nisfu Sya'ban, beliau menjawab, apabila seseorang itu bersembahyang pada malam nisfu Sya'ban seorang diri, atau dia sembahyang berjamaah pada jamaah yang khusus sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian daripada golongan salaf, fa huwa ahsan, maka itulah yang paling baik. Wa ammal istima'u fil masajidi ala salatin muqaddaratin kal istima'i ala mi'ati rak'atin bi qira'ati alfin kul huwallahu ahad daiman fa hadza bid'atun lam yastahibbaha ahadun minal a'immah. Adapun berhimpun di masjid-masjid untuk melakukan bilangan solat yang tertentu, seumpama berhimpun untuk solat 100 rakaat dengan membaca 1000 qul huwallah, maknanya setiap rakaat itu 10 qul huwallah kali dengan 100 makna 1000 qul huwallah.
memanjang dibuat macam itu, maka ini adalah satu bid'ah yang tidak dianggap baik oleh seorang pun daripada para imam. Jadi ini masih selari dengan fatwa dalam mazhab yang muktamad dalam mazhab Syafi'i juga sama. Oleh kerana hadis yang dijadikan sandaran untuk amalan tersebut dinilai sebagai palsu, maka melakukan dengan ketentuan yang demikian itu adalah bid'ah yang tidak baik. Kerana kaedah masih sama. Kalaulah misalnya sandarannya ada, maka itu adalah satu perkara yang baik. Masalahnya sandaran itu dinilai palsu. Masih sama dengan pandangan Syekh Ibn Taymiyah dalam isu ini. Wallahu alam, kata beliau, kata Ibn Taymiyah, Allah Ta'ala juga yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui. Sikit je lagi, saya habiskan sedikit. Tak apalah ya, lajak sikit. Sebab alang-alang saja besok kita boleh terus baca kitab. Yang terakhir, ataupun yang kedua terakhir, Syekh Al-Mubarakfuri menceritakan dalam syarah Mishkatul Masabih, beliau menyebutkan wa hadhil ahaditsu kulluha tadullu ala azimi khatari lailati nisfi sya'ban wa jalalati sya'niha wa qadriha wa annaha laysat kal layalil ukhur fala yanbaghi ay yughfala anha bal yustahabbu ihya'uha bil ibadati wad du'ai wa dzikri wal fikri. Bila menyimpulkan bahawa hadis-hadis ini, setelah beliau bawa hadis-hadis tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban ini secara keseluruhan, kalau secara terperinci mungkin ada hadis yang ada masalah, mungkin ada hadis yang palsu, tapi secara keseluruhan dengan hadis-hadis sahihnya itu dengan tidak ragu-ragu menunjukkan keagungan malam nisfu Sya'ban, dan bahawa malam nisfu Sya'ban itu tak sama dengan malam yang lain. Oleh kerana tak sama, nak buat apa? Dianjurkan untuk tidak melupakannya. Janganlah kita di malam yang istimewa pun kita macam malam lain, lepak, main game, tengok TV, bersembang kosong, berfacebook semata-mata, biarlah ada lain sedikit. Kita pun dah lain sedikit. Malam besok niat kita tak mahu live kita ni terlampau awal, pukul 9 malam. InsyaAllah kita akan mulakan lewat sedikit, iaitu jam 9.30 malam insyaAllah. Jadi, nak hidupkan dengan apa? Adakah nak hidup dengan bersembang? Adakah nak hidup dengan main game? Tidak. Tapi hidupkan dengan ibadah. Ibadah macam-macam lah. Solatnya, baca Qurannya, berdoanya, berzikirnya, bertafakurnya. Tapi Ustaz, kan orang kita dia ada penetapan. Dia akan baca 3 kali Yasin. Setiap kali baca Yasin, dia baca doa tertentu. Baik. Ini jangan kita nisbahkan kaifiat itu kepada Rasulullah SAW. Kalau kita katakan, Nabi SAW menganjurkan kita baca Yasin 3 kali dan doa ini, itu kan perlu kepada dalil. Jadi kita kena faham, yang sepakat malam nisfu Sya'ban ada kelebihan. Oleh kerana malam nisfu Sya'ban ada kelebihan, Allah ampunkan kecuali golongan tertentu, maka sebagaimana hari-hari masa-masa yang ada kelebihan, maka kelebihan itu diraihkan dengan ketaatan, dengan ibadah. Maka ibadah itu ibadah yang umum lah. Yang 100 rakaat dengan kaifiat tertentu kan kita dah kata, ulama kita dah berfatwa. Oleh kerana riwayat itu riwayat yang palsu, maka itu bid'ah yang munkarah, bid'ah yang tidak baik, jangan dilakukan. Tetapi kalau ibadah umum, dia bersolat, dia istighfar, dia munajat, dia baca Quran, jadi termasuk dia baca Yasin. Tapi kenapa 3 kali? Sebenarnya tidak mesti. Tak mesti 3 kali. Misalnya musim-musim PKP ni banyak pula masa kita, tak payahlah baca 3 kali, baca 5 kali pun boleh. Tak mesti doa 3 kali, doa 5 kali pun boleh. Tapi misalnya walaupun PKP, tapi dia orang yang sibuk, dia ni orang yang frontliner misalnya, kalau nak baca 3 kali tak mampu, dia baca Yasin sekali pun tak masalah. Tak mampu, baca Quran Allah banyak kali pun boleh, sambil-sambil bekerja. Yang penting malam nisfu Sya'ban ini malam untuk beribadah. Jadi 3 kali baca Yasin, 3 kali doa itu hanya satu amalan yang telah jadi kebiasaan. Jadi sekadar membiasakan diri, sebagaimana saya sebut sebelum ini, tidak masalah. Seumpama kita membiasakan diri baca surah tertentu pada malam tertentu, tanpa kita katakan ini adalah suruhan tuntutan daripada Nabi SAW, maka tak ada masalah. Kerana masih termasuk dalam keumuman ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah adalah yang paling berkekalan walaupun sedikit. Jadi baca Yasin 3 kali dengan doa 3 kali ini termasuk dalam kebiasaan yang baik, tapi jangan kita ni bahawa kononnya itu adalah anjuran khusus daripada Nabi SAW, kerana dakwaan demikian itu memerlukan kepada dalil. Kita ambil yang sepakat saja bahawa
walaupun ada hadis-hadis yang bermasalah dalam bab kelebihan Sya'ban ini, sebagaimana ada hadis-hadis yang bermasalah tentang kelebihan Rajab, tapi dari segi hukum tidak dinafikan bahawa sunat kita itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan amal-amal soleh. Jadi berdasarkan hadis-hadis sahih di atas dan ijtihad para ulama hadis dan ijtihad para ulama fiqh menunjukkan bahawa amaliyah, amalan-amalan soleh di malam nisfu Sya'ban sebenarnya memiliki dasar yang kuat dan bukan perbuatan bid'ah yang sesat, kerana telah diamalkan sejak daripada generasi ulama salaf lagi. Cuba kita buka minda kita ya. Jika solat tarawih di Madinah yang dilakukan 39 rakaat ya. Sebenarnya 36, 39 campur dengan 3 witir. Yang mana baru dirintis di masa zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu dari Bani Umayyah. Tidak ada ulama yang menghukumnya sebagai bid'ah yang sesat. Bahkan itu menjadi panduan ijtihad ulama Malikiyah. Pandangan dalam mazhab Malik mengatakan, majoriti ulama mengatakan salat tarawih 20 rakaat. Itu pandangan majoriti lah. Nah, tapi ada satu riwayat dalam mazhab Imam Malik mengatakan salat tarawih 36 campur dengan witir 39. Kenapa? Sandarannya adalah amal ahli Madinah. Memerhatikan amalan ahli Madinah pada zaman tersebut, kerana sebenarnya sama juga 20 rakaat seperti di tempat lain. Tetapi orang di Makkah selang 4 rakaat kan ada break. Mereka akan sembahyang baca panjang. Jadi 4 rakaat mereka rehat. Daripada rehat kosong, orang di Makkah mereka melakukan ibadah tawaf sunat. Mana dalil tawaf selang tarawih? Tak perlu dalil lah. Kerana dalil umum sudah ada. Ini kalau kita selalu tak faham. Mana boleh beramal tanpa dalil? Ya, dalil khusus tak ada. Tapi dalil umum bahawa kita disunatkan tawaf Kaabah tu ada. Jadi masa itu masa rehat. Masa rehat mereka lakukan ibadah solat sunat. Mereka lakukan ibadah tawaf sunat. Tetapi di Madinah kan tidak ada yang namanya tawaf. Kerana tawaf tempatnya di Kaabah. Kalau orang tawaf di Madinah itu barulah bid'ah yang sayyi'ah. Kerana tawaf kan mesti dikelilingi Kaabah. Jadi orang di Madinah mereka faham. Mereka tidak boleh melakukan ibadah tawaf masa rehat. Jadi masa rehat break antara nak didirikan semula tarawih, apa yang mereka lakukan adalah mereka lakukan solat 4 rakaat. Jadi ada 4 kali break. Kalau kau perasan kan, solat tarawih 20 rakaat ni akan menyebabkan ada 4 kali break. Jadi 4 kali 4 rakaat sudah 16. 16 rakaat campur dengan 20 rakaat tarawih yang asal jadi 36. Campur 3 rakaat jadi 39. Berdasarkan amal ahli Madinah ni pun ada riwayat dalam mazhab Imam Malik mengatakan solat tarawih itu 39 rakaat, walaupun jumhur mengatakan 20, dan yang penting tidak ada ulama yang membid'ah sesatkan amalan tersebut. Apatah lagi amalan yang lebih awal yang dilakukan semenjak daripada zaman tabi'in, yang ada niat untuk dilakukan semenjak pada zaman sahabat, iaitu menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, takkanlah sampai dituduh sebagai bid'ah yang sesat. Ini sangat melampau dalam memahami dalil-dalil. Jadi kita minta semoga sahabat-sahabat kita melapangkan dada mereka, membuka fikiran mereka bahawa walaupun dalam kajian para ulama ada hadis-hadis yang bermasalah yang berkaitan tentang nisfu Sya'ban, sebagaimana ada hadis-hadis yang bermasalah yang berkaitan tentang solat tarawih, tapi tidak menjejaskan conclusion akhir bahawa sebagaimana solat tarawih itu satu perkara yang dituntut dalam agama kita dengan tuntutan yang sunat, tidak wajib. Demikianlah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah juga adalah satu perkara yang dituntut dengan tuntutan yang sunat, tidak sampai berdosa orang yang meninggalkannya, tetapi diberi pahala dan kelebihan kepada orang yang melakukannya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina warzuqna fahman nabiyyina wa hifzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum.